Melati kuntum tumbuh melata. Sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata. Kami sembah pembuka bicara. Okay, hari ini hari Khamis. Jadi kita akan cerita kisah seram. InsyaAllah setiap hari kami akan ceritakan kisah-kisah seram. Hari itu aku ada tanya budak kontak aku, siapa yang ada pengalaman seram boleh cerita dekat aku. Lepas tu adalah seorang budak ni, nama dia Farisha. Cerita tentang pengalaman seram dia dengan pendamping ataupun orang panggil Saka. Saka ni biasanya daripada keturunan, tapi sebelum aku cerita lebih lanjut, jom kita masuk intro dulu guys. Let's go. Okay, kat sini ada sikit makanan. Boleh dah jemput makan lagi. So kita teruskan dengan cerita. Kejadian ni dia kata terjadi pada tahun 2019 macam tu. Waktu tu dia tingkatan 3. Dia ni budak asrama lah. Malam tu dia tidur dekat asrama. Dia kata dia ada mimpi seorang budak ni. Budak ni dia macam OKU lah. Dia tak ada kaki. Lepas tu dia ada rambut dia buat tocang dua macam tu. Dalam mimpi tu dia kata dia keluar pergi jalan dengan kawan-kawan dia. Lepas tu tiba-tiba budak OKU tadi tu pergi dekat dia. Lepas tu budak tu minta nak dukung. Lepas tu si Farisha ni dukung lah budak tu. Lepas tu bila si Farisha ni nak letak budak tu, budak tu macam tak mau lepas. Dia macam nak dukung je. Lepas tu dia terjaga. Dia kata mula tu dia ingat mimpi tu macam mimpi biasa je. Tapi esok tu dia mimpi budak yang sama juga. Tapi dia nampak budak tu dekat pasar raya. Budak yang sama kan? Budak yang sama yang dia mimpi tadi tu. Tapi budak tu tengok dia je daripada jauh. Macam tengok tak lepas. Macam tak puas hati lah. Tengok macam tak puas hati. Budak tu tak pi dekat dia. Boleh dikatakan 2-3 kali jugalah dia mimpi budak tu. Lepas tu lepas dia mimpi budak tu, dia kat rasa macam sakit tangan. Sakit tangan kat mana? Sakit. Tak sure lah sakit tangan kat belah mana. Tapi dia beritahu aku sakit tangan je lah. Macam lenguh-lenguh macam tu lah kot. Budak tu meraknya. Mungkin budak tu duduk ke apa kan. Kita tak tahu. Benda kait yang kita tak nampak kan. Lepas tu mimpi dia stop macam tu je sampailah tahun 2020, which means tahun lepas lah. Dia mimpi balik budak tu. Tapi budak tu berkelakuan pelik lah. Dia isap perempuan punya tu, buah apple. Tahu tak? Buah apple tu lah. Yang tahu tu tahu je lah, faham je lah. Tak tahu nanti PM. Tapi dalam mimpi tu dia kata dia tak boleh, macam dia jadi kaku lah, tak boleh nak buat apa-apa. Macam nak tolak budak tu ke, nak tepihkan budak tu daripada isap dia punya tu. Jadi dia macam jadi macam terpukau lah. Lebih kurang. Bukan jadi macam gerah lah badan dia, tak boleh buat apa. Macam tu lah. Biasanya orang kata kalau kita menyusukan baby ni ataupun kita menyusukan budak ni, tandanya macam benda tu suka kat kita. Lepas tu itu orang dulu-dulu lah dia cakap itu mitos ke apa ke tak tahu, wallahualam lah. Lepas tu keesokan harinya dia bangun. Memang betul-betul buah apple dia tu rasa sakit. So mungkinlah mimpi semalam tu macam betul-betul terjadi, seolah-olah macam bukan mimpi. Faham tak? Mula-mula si Farisha ni ingat dia ada kanser payudara. Sebab sakit sangat dia punya buah apple tu. Lepas tu
Dia cerita lah kat kawan dia pasal benda ni semua. Dari dia mimpi tu semua. Lepas tu tiba-tiba kawan dia kata ada toyol yang isap dia punya buah apple tu. Kawan dia? Kawan yang kawan rapat dia lah. Kawan rapat dia tu tak silap aku nama dia Najwa kot. Kawan dia boleh tahu lah. Boleh nampak? Mungkin lah kot. Lepas tu dia macam betul ke? Macam betul ke toyol yang isap dia punya tu? Dia terkejut lah. Lepas tu dia macam tak percaya je kawan dia tu. Lepas tu esoknya lah tiba-tiba kan dia cakap macam tu. Kalau member aku cakap macam tu pun aku macam betul tak betul dia ni. Lepas tu dia macam tak percaya kawan dia tu. Lepas tu dia pergi tanya ustaz yang duk mengajak dia kat sekolah tu. Dia ceritalah daripada A sampai Z apa yang jadi semua. Lepas tu ustaz tu kata dekat si Farisha ni ada pendamping ataupun saka dekat si Farisha ni lah. Dia macam gelabah lah, tiba-tiba je ada pendamping semua tu. Padahal dia tak tahu apa-apa pun semua benda ni. Kalau aku kat tempat dia pun aku macam nangis mak. Aku tak mahu benda tu. Lepas tu dia minta lah ustaz tu ubatkan. Macam dia tanya lah ustaz boleh ubatkan dia semua kan. Lepas tu ustaz tu kata dia tak boleh nak ubatkan benda ni. Mungkin lah ustaz tu tak cukup macam ilmu lah untuk buang semua benda tu. Lepas tu dia balik daripada asrama tu. Dia cerita pula dekat ibu ayah dia dengan kakak dia. Lepas tu kakak dia macam tak percaya lah. Macam kakak dia cakap mimpi je tu. Macam tu tak percaya lah apa benda yang dia cerita tu. Lepas tu ayah dia tak tahu macam mana. Dia cakap ayah dia pergi jumpa dengan orang yang kononnya handal dengan benda ni. Kenapa aku cakap kononnya? Sebab mungkin orang tu bomoh gitulah. Dia bagi satu tangkai ni ada tulisan nama Allah. Lepas tu orang tu cakap tangkai tu kena letak dekat bantai yang selalu si Farisha ni peluk. Lepas tu dia suruh nyalakan lilin sekali. Kononnya macam lilin tu untuk halau pendamping tu lah. Dekat situ pun dia nampak macam tak logik. Dia macam bertentang sikit lah dengan agama situ lah. Lepas tu dia balik asrama. Dia ikutkan je lah apa yang orang tu pesan. Tapi tangkai tu dia tak letak kat dalam bantai dia. Dia cuma letak dekat dalam loker je. Tapi lilin tu lilin yang aku cakap tadi tu, dia ikutkan je. Dia nyalakan. Tapi bila dah nyalakan lilin tu, dia tiba-tiba dengan tak sengaja je tiup lilin tu. Dia macam dia tak ada niat pun dia nak tiup lilin tu, tapi dia pergi tiup. Faham tak? Macam mana nak cerita? Dia macam dia nyalakan. Lepas tu dia macam tiba-tiba benda tu Diri dia macam pergi sendiri lah. Pergi sendiri pergi tiup kat lilin tu. Lepas tu start daripada dia tiup lilin tu, dia kata dia macam tak pandai nak baca surah. Walaupun surah tu Al-Fatihah je, dia jadi tak tahu nak baca. Jadi blank. Lupa lah. Dia lupa. Lepas tu dia minta lah, dia minta tolong kawan dia ajakkan balik dia baca semua surah-surah tu kan. Sebab lepas tu kalau dia tak tahu macam mana dia nak solat. Macam tu lah. Minta kawan dia ajak. Lepas tu kawan dia pun ajak lah balik semua dia satu-satu. Dia jadi macam lupa terus lah. Tak lupa ustaz je. Lupa terus. Macam tak reti terus. Lepas tu esoknya tu hari persekolahan biasa. Lepas tu dia pergi lah jumpa lagi sekali ustaz yang aku cakap tadi tu. Yang mula-mula tadi tu. Yang dia cerita kata dia pendamping semua tu. Dia ajak sekali kawan dia si Najwa tu pergi jumpa ustaz tu. Lepas tu dia cerita lah yang dia tiup lilin yang orang tu bagi tu. Dia jadi terus macam tak tahu nak baca ayat-ayat Al-Quran semua. Lepas tu ustaz tu kata benda-benda tu semua syirik. Lepas tu dia buang lah lilin tu. Lepas tu aku tak sure lah si Farisha ni buat apa ni lilin-lilin tu semua.
Banyak lah lilin dia dapat. Yang tu tak tahu lah. Dia cuma cakap lilin je. Tadi hang cakap lilin tu semua. Macam banyak lah. Dah lilin tangkai. Lilin dengan tangkai tu lah maksud aku. Lepas tu aku balik tu habis sekolah petang tu Farisha ni tertidur. Lepas tu dia mimpi ada seekor kalajengking ni bunuh lipan tu. Lepas tu kalajengking tu bunuh lipan tu, kalajengking tu macam nak pi kat dia. Lepas tu dia terkejut lah, lepas tu terjaga. Tak ada api lagi lah. Dia tengah mai. Lepas tu dia macam terkejut, terjaga terus. Macam tak ada nak pi, tak ada sampai kat dia lah. Tak dan. Macam pi. Lepas tu dia macam terkejut benda tu mai. Lepas tu dia macam terjaga terus macam tu. Lepas tu malam tu dia rasa macam takut sangat lah. Dia ajak lah kawan dia tidur sekatil dengan si Farisha ni. Lepas tu esok pagi dia bangun, dia nak mandi, dia tengok dekat dia punya dada macam kesan warna merah habis kat dada dia. Macam kena gigit lah. Macam tu lah. Lepas tu dia kata 2 kali kot lah benda tu terjadi kat dia. Tapi dia buat tak tahu je lah yang benda tu. Lepas tu esok dia dia macam tengah tunggu call daripada someone lah. Call. Mungkin time tu dia tengah tunggu call daripada parents dia untuk hantar barang ke apa kan. Lepas tu kebetulan dia nampak seorang budak ni dekat bawah dia, dekat atas waktu tu. Dia budak yang mula-mula dia mimpi tu. Bukan dia. Budak hak dia mimpi tu cacat. Tak ada kaki. Lepas tu Farisha ni tanyalah budak tu yang dekat bawah tadi kan, ada orang call tak dia. Lepas tu budak tu tak jawab soalan si Farisha ni. Dia macam terkejut nampak something yang pelik macam tu. Lepas tu dia macam pasal apa kan, dia macam tak jawab soalan dia pun. Dia macam terkejut nampak something je pun. Lepas tu dia macam biar je lah kat budak tu kan. Lepas tu 3 hari lepas tu dia jumpa balik budak tadi tu. Budak hak terkejut tu. Lepas tu dia tanyalah nampak apa kat dia sampai budak tu terkedu macam tu kan. Lepas tu budak tu kata dia ternampak pendamping Farisha tu. Dia tak cakap lah tu pendamping ke apa. Dia cuma beritahu ciri-ciri tu macam mana. Lepas tu mungkin budak tu bukan hantu kan? Bukanlah, orang ni lah, budak asrama juga. Mungkin budak tu mata dia terbuka hijab ke apa kan. Wallahualam lah. Nampak benda tu, lepas tu dia beritahu lah. Lepas tu lama-lama benda tu yang pendamping Farisha tu macam tak kacau dah. Tapi pendamping tu tak ada lah sampai sekarang. Macam dia tak terapi dekat Ustaz Ling. Mungkin dia tak pi lah kot dekat Ustaz Ling. Dia cuma macam tu je lah. Ustaz sekolah dia tu beritahu benda tu tetap ada. Tapi dia macam tak mengacau dah macam tu. Sampai sekarang ada benda tu. Aku rasa dia macam tak boleh buang sebab kan dia dah musuh. Macam dah terima kan. Benda tu dia kira macam benda tu memang nak stay dengan dia sebab dia sendiri yang terima benda tu. Mungkin lah. Aku rasa mungkin lah macam tu. Selalunya yang aku tahu ni benda-benda ni daripada ni lah, macam nenek moyang kita, turunan lah, yang kita tak tahu pun. Tiba-tiba dia suka kat kita macam tu kan. Kita terima dalam mimpi. Jadi itu sahaja daripada kami. Ini kisah benar tapi kita tak tahulah sejauh mana kebenaran cerita tu. Kita jangan taksub sangat dengan semua benda ni. Aku bukan nak kata dia ni si Farisha ni menipu ke apa. Tak. Tapi aku cuma minta jangan taksub sangat. Kita nak percaya, memang kita kena percaya semua benda ni ada. Tapi dengan yang terjadi ni, janganlah kita macam terlalu percaya sampai takut. Sampai takut daripada kita takut dengan Allah. Layan sangat perasaan takut tu. Kita ambil lah semua benda ni sebagai satu pengetahuan dan pengajaran buat kita semua. Aku cerita ni pun cuma suka-suka
ni pun bukan pengalaman aku, pengalaman orang. Jadi sekiranya sepanjang aku bercerita ni aku tersalah kata atau buat hampa rasa tersinggung atau marah ke apa, kami minta maaf. Dan ujung rambut sampai ujung kaki aku. Jadi kalau hampa suka aku buat video macam ni, And hampa ada pengalaman seram nak cerita kat kami untuk kami cerita dekat hampa, hampa boleh hantar cerita hampa kat IG kami. InsyaAllah kami akan baca satu-satu dan kami cuba ceritakan. Jadi itu saja daripada kami. Jangan lupa like, komen, share and subscribe. Bye.